رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita dapat mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada adik-adik kerana sudi datang ke surau Akademi Islam pada malam ini. Dan insya-Allah dalam masa yang sangat terbatas pada malam ini, apa yang saya hasratkan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu, iaitu membuka minda dan fikiran kita semua untuk mengambil pelajaran daripada peristiwa besar yang berlaku pada 1924 Masihi, hampir 80 tahun yang lepas, yang mana saudara-saudari adik-adik yang saya hormati sekalian, impak daripada peristiwa tersebut, impak daripada konspirasi Freemason dan gerakan Yahudi antarabangsa, impak daripada umat Islam tidak meneliti betapa bahayanya gerakan yang baru diasaskan oleh Theodor Herzl pada 1890 lebih, iaitulah gerakan Zionisme dan usaha mereka untuk menyepak terajang dan membatu nisankan kerajaan Islam Utsmaniyah pada 1924. Jadi malam ni masa kita tak lama, ceritanya panjang. Jadi kita letakkan fokus, iaitulah hanya menyebut fakta-fakta penting yang boleh untuk kita ambil pelajaran. Itulah cara belajar sejarah, adik-adik. Kita tidak perlu menghafal banyak fakta sejarah. Adik aku dapat B yang ini SPN. Sebab penjajah mendidik kita untuk memberikan perhatian pada perkara yang tak perlu pun diberikan perhatian. Al-Quran mendidik kita apabila bertemu dengan perkataan wa'id. Dalam Quran anda akan jumpa dengan wa'id ataupun wadhkuru, artinya sama. Maknanya bila kamu bertemu dengan ayat tersebut, maka Allah Ta'ala sedang mahu mengalih perhatian anda kepada cerita sejarah. Ada je perkataan wa'id dalam Quran, artinya ia adalah sejarah, ia adalah fakta, ia adalah kisah. Adik-adik yang tak nampak saya tu bagi nampak lah. Sebab kajian psikologi menunjukkan kalau tak nampak saya, dia akan tidur dalam tempoh 20 minit lagi. So bila nampak saya lah, geraklah macam mana pun. Betul, saya handsome. Tapi bagi gerak sikit, adik-adik semak bagi nampak saya. Bagi saya nampak kamu. Sini kosong lagi. Adik-adik semak sini kosong lagi. Tengah kosong. Izinkan saya mulakan asas kepada perbincangan kita, adik-adik, dengan peristiwa pertama sekali yang berlaku dalam kalangan Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan kita jumpa peristiwa ini, kita jumpa fakta sejarah ini dalam ayat-ayat pertama di dalam Al-Quran. Wa'id wadhkuru ya insan, wahai pelupa. Insan, wahai pelupa. Wadhkuru wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada para malaikat, antara tanda kekuasaanku adalah aku mahu menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifun, pengganti, orang yang akan mampu aku berikan kekuasaan, dan kekuasaan, kuasa politik, kuasa dunia itu diberikan kepada dia. Dia boleh melaksanakan selari dengan apa yang Allah Ta'ala mahukan. Khalifah artinya penguasa. Artinya penguasa, pemimpin dunia yang akan memimpin dunia. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi,
orang yang akan memakmurkan dunia dengan keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada agama Allah tidak akan memberikan keadilan dan keamanan. Saudara-saudari, kita tahu kisah ini berkesudahan dengan rasa cemburu dan tidak puas hati, protes daripada makhluk yang paling suci sentiasa sujud kepada Allah, dan makhluk itu kita beriman dalam rukun iman yang kedua ke ketiga. Makhluk yang kita sebut beriman kepada para malaikat, yang mana sifat mereka di dalam Al-Quran Allah sentiasa menyebut musawwimin, munzalin, murdifin, yang berarti malaikat antara contoh kerja berpasukan yang paling disiplin. Bila kamu kata kamu beriman pada para malaikat, artinya kita kena beriman dengan sifat pergerakan mereka, iaitulah sistematik, munzalin, murdifin, musawwimin. Saudara-saudari, malaikat menyatakan, ya Allah, kenapa kamu mahu ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi, sedangkan kami bertasbih kepadamu? Allah Subhanahu wa taala menyebut, aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Saudara-saudari, artinya soal kepimpinan dunia sangat penting dan kritikal. Salah pilih manusia, salah pilih orang yang berada di dalam kuasa dunia, pertumpahan darah boleh berlaku. Sebagaimana yang kamu saksikan pada hari ini, hari ketiga serangan NATO ke atas Libya mencari Pak Gaddafi, tak jumpa-jumpa. Dan apa yang kita bimbang sebagaimana disuarakan oleh Erdogan, Perdana Menteri Turki, iaitulah di sebalik serangan ini terlalu banyak pihak berkepentingan, kerana Libya, negara Timur Tengah yang paling kaya dengan minyak, sepatutnya diserahkan kepada orang Libya untuk menentukan their own future, ataupun dibekalkan kepada mereka senjata kalau baik sangat. Tak perlu campur tangan intervention. Tak kisahlah apa pun, yang penting dalam bahasa Kelantan, interruption daripada luar. Maka pertumpahan darah anda saksikan sekarang ini, mereka kata bukan rakyat yang terbunuh. Wallahu a'lam. Saya kira apa yang pernah berlaku di Iraq dan apa yang pernah berlaku ketika Umar Mukhtar menentang Itali daripada Libya, peperangan hampir 20 tahun. Itali ingat mudah je nak balut Libya ni, tetapi rupa-rupanya peperangan tersebut berlanjutan sampai 20 tahun dan terlalu banyak yang umat Islam terkorban. Saudara-saudari, adik-adik, apa yang saya cuba sebutkan kepada anda, ayat pertama ataupun surah pertama, besar pertama dalam Quran pun Allah menyebut tentang beri penting kepimpinan dunia, khalifah. Kerana kalau salah kaedah, maka boleh berlaku pertumpahan darah. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui apa hikmah dia nak jadikan manusia. Tak perlu bincang siapa manusia sebelum Nabi Adam tu. Quran tak minta kita bincang detail. Anda nak bincang tak apa, tetapi tolong fokus kepada benda paling utama. Bila Allah kata wa idh qala wa dhkur wa idh, ini cara Quran didik kita belajar sejarah, cara yang betul belajar sejarah. Iaitulah saudara-saudari kena ambil perhatian kepada hikmah ataupun pelajaran. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Hanya orang yang mindanya tajam sahaja, orang yang tak simple minded 24 jam main Facebook kan. Jadinya orang yang ulil albab sahaja akan mendapat pelajaran daripada kisah-kisah di dalam Al-Quran, yang hampir 1/3 Quran adalah cerita sejarah.